Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, pada kali ini kita akan masuk kepada subtopik yang paling last dalam bab 8 iaitu graf fungsi, iaitu tajuknya adalah tafsiran graf fungsi. Okay, baik, kita pergi kepada contoh pertama. Okay, contoh pertama di dalam buku teks ialah contoh 10 ini. Okay, soalannya adalah rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi bersamaan dengan 2x tambah dengan 2. Okay, berdasarkan graf tentukan y. Okay, tentukan y apabila x bersamaan dengan 2. Okay, baik. Tentukan nilai y bila x bersamaan dengan 2. Okay, x bersamaan 2 pada yang melintang ini. So, cari yang melintang tu bersamaan dengan 2 yang ni kan. Okay, yang bersamaan dengan 2 yang itu. So, perlu gariskan menggunakan pembaris. Okay, sebagai contoh. Cikgu padam dulu yang ini. Okay, guna pembaris. Baik, kita akan melukis ataupun kita akan mencari nilai bagi x bersamaan dengan 2. Okay, x bersamaan dengan 2 yang ni kan. Okay, yang tu. So, kita akan buat garisan. Bermula daripada x bersamaan dengan 2. So, pergi cari garisan ataupun lengkung yang berkenaan. Okay, so kita akan pergi kepada, kita akan buat satu garisan. Okay, kita akan buat satu garisan. Okay, garisannya dari x bersamaan dengan 2. Okay, sampai situ. Dan kita akan drag pergi y. So, jawapan dia adalah 6. Okay, jawapan dia adalah 6. So, boleh tulis jawapan di sini. Jawapannya adalah y sama dengan 6. So, kita akan teruskan dengan B, iaitu nilai x apabila y bersamaan dengan 4. Okay. Nilai y bersamaan dengan 4, macam tadi kita bulatkan nilai x bersamaan dengan 2. Sekarang y bersamaan dengan 4. Okay, yang ini. So, kita bulatkan dan kita akan buat satu garisan. Sama macam tadi. Okay, cikgu buat color lain. Okay, buat satu garisan. Okay, y. Okay, sini pergi sini. Okay, besarkan sedikit. Okay, sampai situ. Lepas tu, tarik sampai pergi bawah sebab kita nak cari nilai x. So, inilah jawapannya. So, jawapannya adalah x bersamaan dengan, apa tadi? X bersamaan dengan 1. So, B, x bersamaan dengan 1. So, selesai bagi contoh ini. Okey, kita akan teruskan dengan contoh yang kedua, iaitu contoh 12. Okey, graf di sebelah menunjukkan pergerakan bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Okey, berdasarkan graf tentukan yang pertama, soalannya adalah jarak. Okey, soalan pertama adalah jarak. Bila jarak? Awak kena tengok jarak, iaitu tinggilah. Okey, jarak bola itu dari tanah pada minit pertama. Okey, minit pertama. Okey, minit pertama adalah 1 lah. So, 1. So, ada satu, dah ada jawapan dekat sini. Maksudnya awak buat satu garisan putus ni biar kena pada sini. Ni. Ni. Buat garisan putus-putus biar kena pada garisan yang diberi dan cari tinggi ataupun jarak bola apabila minit pertama. So, jawapannya adalah 2. So, boleh tulis jawapan. Jawapannya adalah tingginya adalah 2 meter sebab unitnya adalah meter. So, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okay, masa bola menyentuh tanah. Tadi jarak. Sekarang masa. So, masanya, okay, cikgu padam sedikit yang ini. Okay, masa dia cakap apabila menyentuh tanah. Dia nak masa bola apabila menyentuh tanah. So, jawapan kena dalam masa. Sebab dia nak masa tapi bola menyentuh tanah. Kalau bola menyentuh tanah, ketinggian berapa? Okay, pastinya ketinggiannya adalah sifar ataupun kosong. So, awak cari tingginya adalah kosong. So, tinggi adalah kosong di sinilah. Di sini.
So tinggi kosong. So masanya adalah 2. So jawapannya adalah masa bila bola jatuh adalah 2 minit. 2 minit. Okay, untuk contoh yang ketiga, soalan ini. Dalam Expo Keusahawanan yang lepas, Anis telah menjual nasi goreng di gerai Persatuan Pengguna. Graf di sebelah menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng yang dijual dengan keuntungan yang diperoleh. So berdasarkan gambar rajah ini ataupun graf ini, keuntungan berada pada paksi Y, iaitu dalam unit RM, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30. Untuk paksi X, bilangan bungkus nasi goreng dalam unit iaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60. So baik, untuk soalan A, berapakah keuntungan? Keuntungan yang diperolehi. So jawapan dalam keuntungan dan diberi ciri-cirinya adalah menjual RM20, 20 bungkus nasi goreng. So cari bahagian bungkus nasi goreng terlebih dahulu. Baik. 20 berada pada sini kan, 20 berada pada situ. So kita akan buat satu garisan yang akan terus pergi kepada garis dan cari berapa ringgit bagi 20 bungkus. So kita akan buat satu garisan dari 20 daripada sini pergi sini. Dan teruskan untuk mencari keuntungan. So RM10 bagi 20 bungkus. So jawapannya akan jadi A, jawapannya adalah RM RM10. So baik, kita teruskan dengan soalan B. Soalan B adalah jika Anis mendapat keuntungan sebanyak 20, so keuntungannya adalah 20. Berapa bungkus nasi goreng? So keuntungan dulu kita cari, baru cari bilangan bungkus. So buat satu garisan macam tadi, cumanya cari bahagian keuntungan RM20 bahagian keuntungan. So cikgu buat satu garisan color lain. So kita akan buat satu garisan RM20 sampai situ. RM20 sampai situ dan buat satu garisan ke sini. So nilainya akan jadi RM40. So jawapannya adalah RM40. So 40 bungkus 40 bungkus. So kita teruskan dengan soalan C. Soalan C nya adalah berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi. 26 bungkus nasi. Dia sama macam soalan A, dia nak cari keuntungan. So 26 bungkus nasi, awak kena buka mata leluar sikit cari 26. Dia berada di sini. So sini adalah 20. Cikgu bulatkan 20. Cikgu padam dulu yang ni. 26. So sini 20, 21, 22. Maaf. Bukan kat situ. Cari 26. Sini 25. Sini 26. So situ adalah 26. So buat garis putus-putus ataupun buat garis. Kita mulakan dengan garis 26 sampai graf tersebut. Sampai sini. So drag pergi ke keuntungan. Macam tu. So kita cari nilainya. Kita cari nilainya. So sini adalah 10. Situ adalah 10. Ini 10. So kita tengok kepada nilai yang ini. So bagi gambar rajah 4CY ni, dia dua senggatan mewakili satu lah. So 10 situ, 11, 12 dan 13. So RM13. So jawapan bagi B adalah 13. C adalah RM13. Kat situ adalah 13. So untuk D, nyatakan satu inference. Inference.
Okay, yang sesuai bagi graf jualan itu. So, awak tengok dekat sini. Senang saja informasinya sebab dia semakin meningkat. So, jawapannya adalah awak tulis ayat sedikit. Informasi yang sesuai bagi graf jualan. Okay, jualan bilangan nasi goreng semakin bertambah. Itu jawapan bagi soalan D. So, baik, kita teruskan dengan soalan last sekali. Berdasarkan trend graf tersebut, ramalkan keuntungan Anis. So, dia nak ramalkan. So, awak boleh panjangkan garis ini sebab dia nak 60 bungkus. 60 bungkus tiada kat sini kan. Sebab last sekali dia buat 50 sahaja. So, dia nak 60. So, dia nak keuntungan, awak kena gariskan. So, nanti cikgu bagi graf dulu. Okay, baik. Untuk kita nak mencari ramalan bagi 60 bungkus. So, dia graf yang bawah ni sudah diberi, dia buat satu garisan memanjang terus. Dan kita akan mencari nilai 60. Macam tadi juga, berapa keuntungan bagi 60. So, kita akan buat garisan dari 60 pergi garis tadi, kita pada situ. Dan kita teruskan sampai ke bahagian atau pasi Y, iaitu keuntungan. So, dapat nilainya adalah RM30. So, jawapan bagi E ialah RM30. So, berdasarkan contoh-contoh yang diberi, cikgu harap pembelajaran bagi tafsiran graf fungsi dapat awak pelajari. So, sampai sini saja, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.